Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemahiran berfikir boleh didefinisikan sebagai menggunakan minda untuk melahirkan idea yang bernas, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, program I-Think telah memperkenalkan khara'itu tafkir atau dikenali sebagai peta pemikiran I-Think. Di dalam pembentangan ini, beberapa peta pemikiran yang menarik akan dijelaskan dengan lebih mendalam dan mudah untuk dipelajari. Setiap masalah dapat diatasi dengan menggunakan beberapa pendekatan yang berlainan dan bersesuaian dengan tajuk dan tahap murid. Seperti yang dilihat, ini antara alat berfikir yang boleh digunakan dan peta pemikiran merupakan salah satu daripadanya. Peta pemikiran ini membolehkan guru menyampaikan kurikulum yang sedia ada dalam bentuk yang lebih seronok dan mendalam. Tetapi apa sebenarnya itu I-Think? Mari kita lihat apa itu I-Think. Abjad I bermaksud inovasi, manakala Think pula bermaksud pemikiran, iaitu pemikiran secara inovatif yang perlu ada pada semua murid. I-Think adalah satu program yang bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid yang mempunyai fikiran yang kreatif, kritikal dan inovatif. Tambahan pula, peta pemikiran I-Think dapat dilihat dalam 8 bentuk pemikiran dan mempunyai proses pemikirannya yang tersendiri. Mari kita lihat peta pemikiran yang pertama. Peta pemikiran yang pertama ialah peta bulatan atau dikenali sebagai kharitah dairah. Peta bulatan ini adalah satu cara untuk menolong pelajar dalam brainstorming atau dalam menyumbangkan idea-idea mereka. Dengan ini, pelajar boleh meningkatkan kosakata mereka. Selain itu, peta ini juga menguji pengetahuan sedia ada murid dan pemahaman mereka. Maka, nama proses pemikiran bagi peta ini adalah at-ta'rif ataupun defining in context. Kata kunci yang digunakan ialah senaraikan, jelaskan, tuliskan semua yang anda tahu, kena pasti dan sebagainya. Contoh bagi peta ini, kita ingin memperkenalkan al-mubtada'. Maka, tuliskan al-mubtada' iaitu topik utama di dalam bulatan kecil. Dalam bulatan besar, isikan segala maklumat yang berkaitan dengan al-mubtada' seperti ad-dhamir, alif lam, isim isyarah, al-idafah dan sebagainya. Dan bingkai di bahagian luar ini untuk menyatakan sumber rujukan ataupun frame of reference daripada pelbagai pihak. Contohnya, kita mengetahui tentang al-mubtada' daripada al-asdiqa, al-kitab, al-muallim dan sebagainya. Peta seterusnya mempunyai bulatan yang lebih banyak dari yang sebelum dan peta ini dinamakan peta buih atau kharitatul faqa'ah. Tujuan peta ini adalah untuk menerangkan kualiti atau sesuatu perkara dengan menggunakan kata atau frasa adjektif. Selain itu, pelajar boleh melatih untuk melontarkan pendapat mereka menggunakan kata adjektif dan disebabkan itu, proses pemikiran ini dinamakan bayanus sifat ataupun describing qualities. Kata kunci yang digunakan ialah terangkan, jelaskan, kualiti, sifat, ciri-ciri dan sebagainya. Contohnya, kita ingin tahu tentang Asma'ul Khamsah. Maka, tuliskan topik utama itu di dalam bulatan di bahagian tengah. Terus senaraikan beberapa kata atau frasa adjektif yang berkaitan dengan Asma'ul Khamsah di bulatan sekelilingnya seperti zu, abu, akhu, hamu, fu dan sebagainya. Peta seterusnya ini mempunyai sedikit perbezaan kerana ia mempunyai dua bulatan utama. Peta ini dinamakan sebagai peta buih berganda atau kharitatul faqa'atil mazdujah. Nama bagi proses pemikiran peta ini ialah al-muqaranah ataupun comparing and contrasting. Kerana tujuannya adalah untuk membuat persamaan dan perbezaan antara dua perkara. Kata kunci yang digunakan ialah bandingkan, bezakan,
persamaan dan perbezaan. Baiklah, mari kita lihat kepada contohnya. Di sini kita ingin membandingkan antara dua jenis buah iaitu burtukhal dan durian. Isikan semua perbezaan di dalam bulatan yang hanya bersambung dengan satu topik sahaja. Contohnya, perbezaan yang pertama adalah warna burtukhal iaitu oranye, manakala durian mempunyai warna hijau. Yang kedua, kulit burtukhal tidak berduri, manakala durian mempunyai kulit yang berduri. Seterusnya, burtukhal mempunyai biji yang kecil, durian pula mempunyai biji yang besar. Bagi bulatan yang berada di antara dua topik, kita haruslah menggabungkannya dengan kedua-dua topik untuk mewakili persamaan, iaitu kedua-dua adalah sejenis buah-buahan dan mempunyai rasa yang enak. Info tambahan, peta ini tidak semestinya menggunakan kata atau frasa adjektif sahaja. Peta yang seterusnya ialah peta pokok ataupun kharitatus sajarah. Peta ini bertujuan untuk mengklasifikasikan sesuatu bahan ataupun idea. Apabila pelajar melakukan peta pokok ini, mereka akan terlibat dalam proses pemikiran yang dinamakan sebagai proses at-tasnif ataupun classifying. Kata kunci yang digunakan ialah kelaskan, asingkan, kategorikan, kenal pasti antara idea utama dan penjelasannya. Sebagai contoh, kita ingin membuat tentang tajuk Arkanut Tashbih. Kemudian, klasifikasikan Arkanut Tashbih kepada beberapa bahagian subtopik. Antara bahagian subtopik Arkanut Tashbih adalah seperti Al-Musyabbah, Adatut Tashbih, Al-Musyabbah bih dan Wajh Syabbah. Kemudian, di dalam bahagian Al-Musyabbah terdapat contoh seperti Fatimah dan Muhammad. Contoh bagi Adatut Tashbih pula ialah Kaf dan Misal. Contoh bagi Al-Musyabbah bih pula ialah Al-Bahru dan Al-Asad. Dan yang terakhir contoh bagi Wajh Syabbah adalah Fi Jamal wa Fi Saja'ah. Peta seterusnya ialah peta dakab atau Kharitatut Ta'amah. Peta ini bertujuan untuk menganalisis sesuatu objek ataupun perkara. Apabila pelajar melakukan peta dakab, mereka akan terlibat dalam proses pemikiran yang dinamakan sebagai alaqatul kulli wal jazab ataupun whole part relationship. Kata kunci bagi peta dakab ini adalah seperti sebahagian daripada, tunjukkan struktur, kenal pasti struktur dan komponen fizikal. Sebagai contoh, kita nak buat tentang al-uslub di dalam bahasa Arab. Tuliskan al-uslub, kemudian lukiskan braket, senaraikan apa yang terkandung di dalam bahagian al-uslub seperti al-khabari dan al-insya'i. Kemudian, senaraikan pula apa yang terkandung di dalam al-khabari seperti al-ibtida'i, talabi, inkari. Kemudian, senaraikan pula apa yang terkandung di dalam al-insya'i seperti talabi dan ghairat talabi. Ini pula contoh lain bagi kharitatut ta'amah ataupun peta dakab. Sebagai contoh, kita ingin membuat peta dakab tentang madrasah, sekolah. Tuliskan madrasah, kemudian lukiskan braket, kemudian senaraikan apa yang terkandung di dalam madrasah seperti ghurfatul muallimin, maktabatun, faslun, ghurfatul mudir dan sebagainya. Kemudian senaraikan pula apa yang terkandung dalam faslun seperti maktabun, kursiyun, saburatun dan sebagainya. Peta yang seterusnya ialah peta alir atau kharitatut tadafuq. Peta ini bertujuan
untuk membuat urutan atau kronologi bagi sesuatu perkara. Manakala proses pemikiran yang terlibat dalam peta alir ini ialah at-tasalsul. At-tasalsul atau dikenali sequencing. Peta ini selalu digunakan untuk menunjukkan proses, flow, langkah-langkah dan garis masa sesuatu perkara. Kata kunci yang selalu digunakan ialah seperti susunkan mengikut aturan yang betul, ceritakan atau kira semula, kitaran dan seterusnya. Peta ini juga sesuai dalam pembuatan karangan atau insya. Sebagai contoh, Haflatut Tawzi'ul Hadaya wal Jawaiz. Dengan cara ini, pelajar akan lebih nampak dengan jelas jalan penceritaan bagi sesuatu kisah atau cerita. Dimulakan dengan tilawatu ba'da ayatil Qur'ani minat talib, kemudian kalimat min mudiril madrasah, seterusnya tauzi'ul hadaya wal jawaiz dan bersambung hingga ke akhir cerita. Seterusnya peta pelbagai alir atau kharitatut tadafuq muta'addid. Peta ini bertujuan untuk menunjuk atau menganalisis hubungan sebab dan akibat sahaja. Manakala proses pemikiran yang terlibat dalam peta pelbagai alir ialah as-sabab wan natijah atau analyzing cause and effect. Kata kunci yang selalu digunakan ialah sebab dan kesan, bincangkan kesan atau pengajaran, apakah yang berlaku sekiranya dan seterusnya. Bagaimana cara untuk membinanya? Dimulakan dengan menulis tajuk atau peristiwa di dalam segi empat yang berada di tengah. Sebagai contoh, kemerosotan akhlak remaja dan kesannya terhadap negara. Kemudian, senaraikan sebab-sebab di sebelah kiri dan sambungkan anak panah ke arah peristiwa. Manakala di sebelah kanan adalah akibat dari peristiwa tersebut. Peta ini sangat berguna kepada pelajar dalam membuat karangan di mana mereka akan menyenaraikan isi-isi bagi karangan tersebut. Peta yang terakhir ialah peta titian atau kharitatul jisri. Peta ini bertujuan mengaplikasikan proses analogi, mencari faktor perhubungan dan hubungan yang sama. Proses pemikiran yang terlibat ialah al-mutasyabihat, seeing analogies, atau lebih mudah difahami, mempunyai hubungan yang sama. Kata kunci yang selalu digunakan dalam membuat peta titian ialah kenal pasti kaitan, manakah peraturan, analogi dan lain-lain lagi. Cara membuat peta titian ialah dengan melukiskan sebuah garisan di sebelah kiri dan tuliskan faktor penghubung atau RF yang dikenali sebagai faktor atau sebab yang berkait. Sebagai contoh, RF isim mausul. Kemudian ditulis di sebelah kanan alladhi dan pasangan yang berkaitan dengannya ialah bilangan, iaitu untuk seorang lelaki. Kemudian ianya disambung oleh puncak kepada pasangan yang berkaitan dengannya, iaitu allati untuk seorang perempuan. S pula bermaksud sama seperti atau sama dengan. Jadi dapat disimpulkan alladhi seorang lelaki sama seperti allati seorang perempuan, iaitu mufrad. Ia juga boleh digunakan untuk perkataan berlawan atau seerti. Di bawah garisan adalah perkataan yang berlawanan dengan perkataan yang berada di atas garisan. Sebagai contoh, yabda'u, lawannya yantahi. Dalam membuat peta pemikiran, terdapat juga kekeliruan dari segi konsep peta tersebut. Sebagai contoh, peta pokok dengan peta dakab. Peta pokok adalah khusus untuk membuat pengelasan atau pembahagian.
Seperti contoh yang diberi, kita hendak melakukan pengelasan terhadap fi'l sahih di mana ianya terbahagi kepada 3. Maka, kelaskan mengikut jenisnya, iaitu as-salim, mahmuz, wal mudha'af. Kemudian, senaraikan contoh mengikut jenis-jenis tersebut. Manakala untuk petedakab, ianya bertujuan untuk membuat hubungan seluruh bahagian. Sebagai contoh, kita ingin membuat peta mengenai sekolah, tentang apa yang ada di sekolah. Maka, kita mula dengan senaraikan seperti maktabatun, ghurfatul muallimin, faslun dan seterusnya. Jadi, semua yang disenaraikan merupakan sebahagian daripada sekolah. Sebelum berakhir, apa itu bingkai rujukan? Bingkai rujukan atau frame of reference adalah rangka fikiran yang membawa maksud bagaimana anda tahu apa yang anda tahu atau lebih senang, dari mana anda mendapat sesuatu maklumat. Sebagai contoh, pembelajaran warna. Selepas mengeluarkan maklumat-maklumat mengenai warna, dari mana datangnya maklumat tersebut atau dari mana pelajar itu tahu mengenai warna? Maka, pelajar akan mengatakan sumbernya itu atau maklumat itu mungkin didapatinya dari guru, internet, buku atau ibunya sendiri. Bingkai ini dilukis pada waktu akhir sekali. Selepas mengeluarkan segala isi-isi ataupun maklumat yang telah didapati oleh pelajar. Selain itu, bingkai rujukan boleh digunakan dalam semua peta pemikiran. Daripada jenis-jenis peta yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahawa terdapat 8 jenis peta pemikiran yang boleh diajari kepada murid-murid yang mempunyai peranan tertentu. Sekian, terima kasih.